Rumah api seringkali dikaitkan dengan misteri kerana seringkali rumah api adalah lambang terdapatnya kubur-kubur kapal terdahulu yang dahulunya telah karam akibat terlanggar batu-batu besar. Ada yang kapalnya sahaja yang karam, namun ada juga yang karam bersama anak-anak kapalnya. Setelah karam, kapal tersebut berubah daripada besi buruk kepada habitat baru penghuni lautan. Mitos kapal karam di lautan menjadi tarikan ibarat magnet kepada pembuat filem tegar seperti pengarah tersohor Hollywood, James Cameron, pencari harta karun, penyelidik dan penyelam. Untuk menyelam dan memasuki kapal karam memerlukan latihan khusus oleh kerana terdapat risiko bahaya semasa menyusur selam seperti runtuhan, tersepit, terperangkap, sesat dan lain-lain. Rumah api adalah ibarat batu nisan pada kapal-kapal yang telah terkubur. Adakah ianya begitu? Realiti atau mitos? Pulau Tioman sememangnya terkenal sebagai antara pulau peranginan terkemuka di negara ini. Pulau Tioman terletak di tengah-tengah lautan China Selatan dan merupakan sebuah pulau yang terletak di negeri Pahang, di bawah naungan daerah Rompin. Kira-kira 32 km dari Mersing dan Pulau Tioman memiliki keluasan 39 km panjang dan 19 km lebar. Pulau Tioman terkenal dengan keindahan flora dan fauna dan pernah dinobatkan sebagai antara 10 pulau tercantik di dunia. Wave Check Malaysia adalah satu NGO, badan bukan kerajaan yang berperanan untuk memelihara dan memulihara terumbu karang di perairan Malaysia lah terutamanya. Selama ni kami memantau kesihatan terumbu karang lebih daripada 200 site di seluruh Malaysia, tetapi disebabkan pandemik ini kekangan seperti kami tak boleh melakukan aktiviti menyelam, kami tak boleh melakukan aktiviti outdoor, menyebabkan tugas untuk memantau kesihatan terumbu karang ni tergendala lah.
Tokong Bahara sering digelar oleh ramai penyelam sebagai tapak menyelam terbaik di Tioman. Dikenal pasti dengan dua batu berbeza yang menonjol dari permukaan air, Tokong Bahara juga mempunyai rumah api di atas batunya yang lebih besar yang bertindak sebagai pemberi amaran kepada bot-bot yang mungkin terkandas di kawasan ini. Terletak hampir di tengah-tengah lautan, perairannya yang tidak terlindung mengundang banyak ikan yang lebih besar dan mengekalkan persekitaran yang bagus untuk terumbu tumbuh. Dekat sini bawah dia, landscape dia agak sangat cantik, bukan agak tapi sangat cantik. Dia ada banyak big boulders, ada soft coral kan. Kat sini pun ada, kalau bernasib baik mana boleh dapat whale shark, ada resident bumhead kat bawah ni. Dan ada masa kita buat safety stop tu nanti ada banyak-banyak batu tu, ada photo opportunity kalau kita nak ambil gambar for profile ke gambar for fotografi. Sini sangat sesuai bagi siapa yang suka wide angle fotografi, suka macro fotografi. Memang cantik lah tempat ni ya. Terletak di selatan barat daya dari Pulau Tioman, tidak banyak tapak menyelam lain di kawasan ini. Oleh itu, kos operasi bot untuk melawat tapak ini adalah sangat mahal kepada pengendali pusat selam. Walau bagaimanapun, tapak menyelam yang indah ini sangat berbaloi untuk diziarahi. Waktu tiada pelancong di kala pandemik COVID-19 ni, boleh nampaklah perubahan ya. Perubahan ikan tu lebih banyak, coral lebih sihat. Sebelum ni memang dah sihat, cuma sekarang ni lebih sihat sebab turis tak ada ya, lebih terjaga. Kita kuranglah nampak sampah-sampah, pukat-pukat hanyut. Kita dah jarang nampak lah berbanding waktu bila ramai pelancong. Tapi memang boleh nampak perubahan lah dari segi sebelum dan selepas COVID-19 tu nampak. Dia lebih kepada kebaikan. Kekurangan dia ialah waktunya bukan lebih pada dalam kekurangannya lebih pada sektor ekonomi, penduduk dan pekerja yang mencari rezeki di Pulau Tioman. Terdiri daripada haiwan kecil yang dipanggil polips karang, saudara jauh kepada spesies obor-obor. Ratusan, malah ribuan polips menghasilkan batu karang. Terumbu yang cantik dan menakjubkan terbina daripada batu karang yang tumbuh milimeter demi milimeter. Polip adalah kebanyakannya merupakan bahagian perut dengan bahagian mulutnya di atas. Ia duduk di dalam rangka yang keras, iaitu sebahagian daripada terumbu. Polip mengambil mineral terlarut dalam air dan mencampurkannya dengan protein.
Kemudian, ia bangkit keluar dari rangkanya meninggalkan ruang di bawah. Ia mendepositkan kalsium karbonat, juga dikenali sebagai batu kapur, untuk mengisi ruang tersebut. Sekian lama, setiap polip kecil bukan sahaja membina rangka masing-masing, tetapi menambah kepada struktur terumbu. Jadi, apa yang memberi polip tenaga untuk menjana semua pembinaan ini? Ianya adalah suatu perkongsian yang unik. Di dalam setiap polip adalah alga kecil yang dipanggil zooxanthellae. Mereka menggunakan tenaga daripada matahari untuk fotosintesis, menghasilkan sehingga 95% makanan yang digunakan oleh batu karang. Sebagai haiwan, batu karang memberi nutrien yang bernilai kepada alga dan juga memberi tempat perlindungan untuk mereka hidup. Sistem trade-off ini menguntungkan kedua-dua alga dan batu karang. Ini dinamakan hubungan simbiotik. Pulau Jahat ni asal dia orang ceritalah, orang tua-tua dengar beri cerita-cerita dongeng ke ya ke saya tak tahulah. Dia ada satu nenek semukut yang dekat kampung Mukut tu panggil batu nenek semukut. Sekarang ni orang buat jangka trekking ke atas lah. Dia mempunyai pusat khazanah dekat di Tioman ni dengan anak-anaknya. Jadi dia maka batu jahat ni, anak ni nakal ke jahat ke, dia baling ke laut tu jadi batu. atau COT ialah sejenis tapak Sulaiman yang memangsa polip karang yang keras atau berbatu. Crown of Thorns menerima namanya daripada duri seperti duri berbisa yang menutupi permukaan atasnya menyerupai mahkota duri Alkitabiah. Ia adalah salah satu tapak Sulaiman terbesar di dunia. Haiwan pemangsa bagi COT
adalah siput yang bernama Triton. Siput Triton adalah satu-satunya haiwan yang boleh menembusi pertahanan tapak Sulaiman ini. Proboscis panjang siput ini menyuntikkan bahan kimia ke dalam COT yang berkesan melumpuhkan tapak Sulaiman ini. Apabila tiba musim mengawan, setelah berlaku persenyawaan, sotong betina akan membuat sarung daripada gelatin berbentuk jari untuk telur mereka. Setiap jari mungkin mengandungi 100 ke 300 telur. Setiap sotong betina boleh menghasilkan sehingga 20 ke 30 jari telur. 3 ke 5 minggu adalah masa yang diperlukan untuk perkembangan bayi sotong di dalam. Hutan paya bakau memainkan peranan untuk melindungi pesisiran pantai daripada kesan ribut, banjir dan hakisan. Ianya dapat membantu mengatasi masalah perubahan iklim. Akar pokok bakau mampu untuk menyimpan karbon jauh di dalam tanah. Ini menjadikan persekitaran paya bakau jauh lebih sejuk. Manfaat paya bakau turut dikongsi oleh beberapa spesies haiwan. Kehilangan habitat ini menyebabkan haiwan tersebut hilang tempat berlindung dan tiada tempat untuk mendapatkan bekalan makanan. Kita mampu mengubah nasib paya bakau dengan menyampaikan maklumat yang tepat akan kepentingan mengekalkan paya bakau. Kita juga boleh membuatkan program membersihkan sampah sarap yang terkumpul, mengawal selia keadaan dan menanamkan semula anak pokok bakau. Paya bakau mampu untuk menjadi sebahagian daripada masa depan Pulau Tioman. Saya kepada pengunjung-pengunjung, terutama pelancong-pelancong yang berkunjung ke mana-mana pusat permainan terutama di Pulau Tioman, supaya dapat bertanggungjawab bila kita menikmati keindahan alam. So bertanggungjawab itu maksudnya kita jangan buang sampah, kita jangan rosakkan keindahan yang telah diciptakan yang semula jadi ni. Tuan-tuan, puan-puan bercadang ataupun berminat untuk melancong di Tioman,
Jangan lupa, Tioman adalah satu kawasan tempat yang luas, yang besar. Jangan tumpukan satu kawasan pada tempat yang terlampau. Contohnya di kawasan selatan Pulau Tioman, kita ada Pulau Jahat, kita ada Tokong Bahar, kita ada Tanjung Bugis. Semua tempat-tempat tu belum diteroka dan sangat-sangat cantik. Jadi kita kena bertanggungjawab supaya jangan menumpukan satu tempat sampai satu tempat tu stres dan merosakkan akhirnya. Jadi, nampaknya cerita-cerita seram berkaitan rumah api hanya mitos semata-mata. Yang nyata, rumah api Tokong Bahara menyimpan suatu permata. Permata lautan yang tersembunyi.